Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepanjang saya berada dekat Mekah dan Madinah, ramai pihak yang bertanyakan kepada saya meminta saya mengulas berkenaan dengan pelaksanaan Digital ID yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan seawal tahun depan, di mana ramai yang telah melahirkan kerisauan menanyakan tentang adakah Digital ID ini merupakan salah satu cara bagi kerajaan untuk mengawal pergerakan kita pada satu-satu masa. Dan insya-Allah selepas sedikit mengkaji berkenaan dengan Digital ID ini, saya akan cuba memberikan satu penjelasan yang agak ringkas berkenaan dengan apakah Digital ID itu, apakah kebaikannya, apakah pula rungutan orang ramai serta kerisauan yang berbangkit berkenaan dengan Digital ID ini, dan juga mungkin apakah langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menghilangkan perasaan gelisah orang ramai berkenaan dengan kekeliruan akibat daripada Digital ID ini. Yang pertamanya, Digital ID ini adalah merupakan salah satu tambahan kepada pengenalan diri kita sebenarnya. Di mana kalau kita baca berkenaan dengan Digital ID ini, terutamanya daripada My Digital ID, ianya mengatakan bahawa Digital ID ini tidak akan membatalkan sama sekali MyKad, di mana MyKad tetap perlu digunakan, terutamanya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan offline. Seperti macam kita jebrok blok ke apa-apa ke, mereka masih lagi memerlukan MyKad. Tetapi My Digital ID ini secara keseluruhannya digunakan untuk urusan pembelian online serta mungkin untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pengecaman biometrik dan pelbagai lagi. Pengalaman saya pun ketika saya pergi ke Turki, Mekah dan juga Madinah baru-baru ini, dekat lapangan-lapangan terbang, mereka tetap menggunakan sistem Digital ID ini digabungkan dengan sistem pasport biasa, di mana pada mulanya kita akan scan pasport tersebut, kemudian kita akan menggunakan orang kata apa, imbasan wajah, di mana kamera akan mengenal pasti adakah wajah kita ini serupa dengan apa yang ada dalam pasport tersebut, serta bila kita sampai dekat kaunter immigration, kita masih lagi perlu untuk tap jari kita untuk pengesahan pihak ketiga. Jadinya tuan-tuan sekalian, di situ ada 3 layer keselamatan untuk memastikan bahawa memang betul ini adalah kita dan bukan orang lain yang menyamar menjadi kita dan sebagainya. Dan untuk Digital ID ini, ada satu lagi ciri pengenalan yang cuba digunakan, iaitu pengenalan melalui iris mata ataupun bola mata kita ini. Jadi ini merupakan satu layer keselamatan yang diharapkan oleh pihak kerajaan dapat menghentikan sebarang aktiviti scam serta penipuan-penipuan online yang sering kali berlaku dekat negara kita ini, serta memudahkan urusan untuk kita orang kata apa secara online dan sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan pun, selama ini memang kita menggunakan Digital ID ini secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, sekiranya kalau anda pengguna iPhone dan juga menggunakan urusan pembankan internet, kebanyakan aplikasi perbankan internet ini menggunakan pengesahan secara pengecaman wajah untuk memastikan bahawa yang melakukan transaksi melalui perbankan internet itu adalah benar-benar pemilik akaun tersebut sebelum apa sahaja transaksi itu dibenarkan untuk disahkan. Jadi secara asasnya Digital ID ini memang kita dah guna dah, cumanya dalam bukan bentuk yang menyeluruh. Jadi oleh itu, bila kita nak mendaftar My Digital ID ini, sebenarnya benda ini bukanlah satu benda yang baru. Tetapi kerisauan orang ramai ialah betapa pergerakan mereka ini selepas ini akan dipantau, terutamanya kaki tangan kerajaan. Dan benda ini tidak diredakan dengan sikap Perdana Menteri yang seolah-olah macam tergesa-gesa meminta kementerian-kementerian ini terus daftar My Digital ID. Kena cepat-cepat daftar, macam tak boleh tunggu besok dah masalahnya. Nak kena implement secepatnya mungkin. Itu yang menyebabkan ramai pihak bertanya, adakah My Digital ID ini merupakan salah satu cara untuk kerajaan terus memantau kaki tangan kerajaan, terutamanya pergerakan mereka dari segi politik, sama ada mereka ini menyokong pembangkang ke atau bagaimana ke, dan mudahlah untuk mereka mengambil tindakan dan pelbagai lagi. Di mana satu lagi kerisauan tuan-tuan sekalian, benda ini pernah dilahirkan ketika mula-mula MySejahtera diwujudkan dahulu, iaitu setiap pergerakan kita ini dipantau, segala aktiviti perniagaan kita, aktiviti kewangan kita dan segala benda peribadi kita ini dapat dikawal dan juga diketahui oleh kerajaan. Dan ada pihak membangkitkan benda ini mungkin akan menyebabkan pencerobohan terhadap privasi kita selaku rakyat Malaysia. Dek kerana itulah begitu ramai sekali yang masih lagi ragu-ragu serta berasa takut untuk terus mendaftar My Digital ID ini. Saya tak nak sebutlah berkenaan dengan
teori sesetengah pihak bahawa My Digital ID ini melibatkan penanaman chip dekat badan ke apa-apa ke, benda itu saya tak nak sentuh lagi. Tetapi kalau kita teruskan mungkin akan menghala ke arah itu. Tetapi itu bukan cerita sekarang. Cerita sekarang cuma hendak mendaftarkan ID kita secara digital itu sahaja. Dan itu pun banyak lagi persoalan yang belum lagi dirungkaikan oleh kerajaan. Kerana itulah pelbagai pihak masih lagi melahirkan perasaan ragu-ragu berkenaan dengan kekelangkabutan kerajaan untuk melaksanakan My Digital ID ini. Jadi mungkin tuan-tuan sekalian, saya mencadangkan kepada kerajaan, daripada anda kelangkabut untuk melaksanakan My Digital ID ini tanpa sembarang penjelasan yang tuntas kepada rakyat, terutamanya berkenaan dengan privasi mereka, adalah lebih baik sekiranya kalau kerajaan memberikan satu cooling off period, mungkin selama setahun, untuk menjelaskan kepada rakyat secara tuntas, untuk memberitahu kepada mereka betapa My Digital ID ini tidak akan mengawal privasi mereka, tidak akan mencoboh mereka punya kehidupan dan sebagainya, dan pelbagai lagi keraguan. Adakah satu jawatan kuasa khas untuk menerangkan tentang apakah sebenarnya Digital ID ini, apakah kepentingannya, mengapakah kita ini kalau boleh semuanya mendaftar Digital ID, dan apakah jaminan kerajaan agar pergerakan rakyat yang mendaftar Digital ID ini tidak akan dipantau, tidak akan dikawal atau sekat oleh kerajaan dan pelbagai lagi. Rakyat Malaysia ini bukannya apa tuan-tuan. Mereka ini boleh menerima pembaharuan, tetapi mereka tidak suka pembaharuan itu dihenyakkan kepada mereka. Mereka tidak suka dipaksakan untuk menerima sebarang benda baru tanpa sembarang penjelasan yang tuntas daripada pihak yang memaksakan tersebut. Jadi di sinilah peranan kerajaan untuk memastikan rakyat tidak berada dalam keadaan keliru, tidak berada dalam keadaan ragu-ragu, seterusnya menjadi takut. Adakah perkara ini satu lagi agenda New World Order untuk memastikan yang mereka ini dapat dikawal pergerakan oleh mana-mana pihak, terutamanya dari segi politik dan pelbagai lagi. Jadi itulah sedikit penjelasan yang boleh saya berikan kepada anda berkenaan dengan My Digital ID ini. Dan kalau anda tanya saya pun masih lagi belum mendaftarkan secara terus My Digital ID ini dekat mana-mana premis kerajaan. Walaupun ketika saya naik ke Pedabang dulu memang saya menggunakan Digital ID, pengenalan wajah dan sebagainya, itu biasa. Tetapi untuk My Digital ID ini, saya rasa mungkin sebelum kerajaan nak implement benda ini, kena pastikan, macam saya katakan tadi, penjelasan lebih tuntas dapat diadakan untuk menghilangkan keraguan dan juga keresahan rakyat. Jangan sampai rakyat dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak bersedia. Dan bila benda itu berlaku, jangan sampai rakyat bertanyakan kepada kerajaan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?